Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Murid-murid, jangan lupa membaca bismillah dan berdoa sebelum belajar. Semoga kita mendapat keberkatan daripada ilmu yang kita akan perolehi nanti. Pada hari ini, saya, Cikgu Talha daripada SK Seksyen 27-2 Shah Alam akan mengajar mata pelajaran Sejarah tahun 4, Unit 2, Saya dan Keluarga yang bertajuk Cara Menjaga Tingkah Laku dan Kepentingan Menjaga Kehormatan Diri. Sebelum cikgu meneruskan pengajaran cikgu pada hari ini, buat penonton yang telah subscribe channel ini, saya mengucapkan berbanyak terima kasih. Bagi yang masih belum lagi subscribe channel YouTube cikgu, bolehlah subscribe ya, supaya anda semua tidak ketinggalan dengan video yang akan datang. Murid-murid, standard pembelajaran pada hari ini ialah K1.2.5, menunjuk cara adab yang perlu diamalkan dalam keluarga. K1.2.6, menjelaskan kepentingan menghormati peranan setiap ahli keluarga. Menurut Kamus Dewan, adab ialah perlakuan baik dan sopan. Sebagai contoh, adab sebelum keluar rumah, adab ketika bertemu ahli keluarga, adab ketika lalu di hadapan orang yang lebih tua daripada kita, adab ketika berbual dengan ahli keluarga kita, adab semasa makan dan sebagainya. Marilah kita sama-sama melihat buku teks muka surat 22 dan 23. Peranan anggota keluarga saya. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing. Hubungan dalam keluarga bertambah erat jika setiap anggota keluarga menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Peranan ibu bapa terhadap keluarga. Menyara keluarga, memberikan kasih sayang, menjaga keselamatan, menyediakan segala keperluan asas, menjadi contoh teladan yang baik, memberikan pendidikan yang sempurna. Peranan anak-anak terhadap keluarga, menjaga nama baik keluarga, membantu ahli keluarga, saling hormat menghormati, mendengar nasihat, belajar bersungguh-sungguh. Kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah keluarga bergantung pada peranan setiap anggota keluarga agar dapat mewujudkan keluarga yang harmoni. Murid-murid, berikut adalah antara cara menjaga tingkah laku atau adab. Yang pertama, bersalam ketika bertemu. Yang kedua, menggunakan nama gelaran yang sesuai. Yang ketiga, bercakap dengan sopan. Yang keempat, tunduk atau meminta izin apabila berjalan di hadapan ahli keluarga yang lebih tua. Yang kelima, bersopan santun semasa bercakap. Yang keenam, memakai pakaian yang sesuai dan sopan. Yang ketujuh, bertegur sapa dengan ahli keluarga. Berikut pula adalah senarai kepentingan menghormati peranan setiap ahli keluarga. Yang pertama, mengelakkan berlaku perselisihan faham atau perbalahan sesama ahli keluarga. Yang kedua, menunjukkan penghargaan kepada ahli keluarga. Yang ketiga, melahirkan perasaan hormat terutama kepada orang yang lebih tua. Yang keempat, mewujudkan keharmonian dan tolak ansur dalam rumah tangga. Kelima, dapat mengeratkan hubungan antara anggota keluarga. Yang keenam, dapat membentuk keluarga yang bahagia dan harmoni. Yang ketujuh, memupuk atau melahirkan sifat penyayang dalam kalangan anggota keluarga. Yang ke-8, dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Marilah kita sama-sama melihat paparan aktiviti yang telah cikgu sediakan supaya kita lebih memahami lagi cara menjaga tingkah laku atau adab
dan kepentingan menghormati peranan setiap ahli keluarga. Tandakan betul pada penyataan yang betul dan salah pada penyataan yang salah berkaitan dengan amalan beradab. Pertama, Syamil meninggikan suara dan memanggil kakaknya dengan panggilan nama yang tidak sopan. Ini salah. Tidak boleh meninggikan suara kepada orang yang lebih tua daripada kita. Dengan orang yang lebih muda daripada kita pun kita tak boleh tinggikan suara, kecuali ada sebab-sebab yang tertentu. Contohnya, adik dan hampir pegang pisau, jadi kita terpaksa meninggikan suara. Adik, hati-hati, meninggikan suara. Pada waktu itu tak adalah kita nak berlembut. Suara kita kena tinggi supaya adik dengar dan berjaga-jaga. Ada benda yang berbahaya sedang menanti dia. Itu tak apa, meninggikan suara. Tapi kalau biasa jadi amalan, meninggikan suara dengan kakak, dengan abang, dengan ibu, dengan ayah lagi-lagi tak boleh. Itu memang dilarang. Itu salah. Ini kita cuba ingat balik apakah yang kita telah lakukan di rumah. Yang kedua, Jamal berjalan dengan menundukkan muka di hadapan datuknya. Ini jawapannya betul. Menundukkan kepala sedikit semasa kita lalu di hadapan orang yang lebih tua daripada kita. Itu sebagai tanda hormat. Yang ketiga, Lina tidak meminta izin daripada ibu dan bapanya ketika ingin keluar bersama-sama rakannya. Tidak meminta izin. Itu salah tu, tidak meminta izin. Sebagai anak, kita kena meminta izin daripada ibu dengan ayah kita. Kalau nak buat apa-apa, nak keluar, nak buat apa-apa pun perkara yang terutamanya yang perkara-perkara yang melibatkan contohnya hendak keluar rumah, itu kena minta izin daripada ibu dan bapa. Jadi ini salah lah. Hakim berdoa dan makan dengan tertib di meja makan. Itu betul. Fahmi masih tidak pulang ke rumah walaupun waktu menunjukkan pukul 12.30 malam. Ini Fahmi ni pulang lewat ni, menyebabkan ibu dan ayah boleh merasa risau. Jadi ni tak boleh, salah Sepatutnya kalau dah keluar, pulanglah awal. Jangan sampai waktu malam sangat. Ibu dengan ayah pun dah nak tidur. Nanti kalau balik bunyi motosikal atau bunyi kereta, dah mengganggu. Biasanya ibu dan ayah akan risau, mana dah tak balik-balik lagi. Macam tu. Jadi itu adalah tingkah laku atau adab yang perlu kita jaga dalam keluarga kita. Keenam, Rahmat bersalam-salaman dengan jiran baharunya apabila mereka bertemu. Bagus tak tu? Bagus. Jangan buat tak tahu sahaja. Ada jiran baru, kita buat kerja kita, kita tengah siram pokok bunga, nampak jiran baru, kita buat tak tahu sahaja. Apalah salahnya keluar senyum, tegur sekejap, macam itu. Yang ketujuh, Christine tidak berterima kasih kepada kakaknya. Kenapa tidak berterima kasih ni? Kepada kakaknya yang telah menghadiahkan seutas jam tangan kepadanya. Baiknya kakak bagi jam tangan kepada adik. Jadi adik kenalah
mengucapkan terima kasih. Kena jadikan amalan ucapkan terima kasih, walaupun nampak macam perkara itu benda yang ringan, benda yang kecil. Kita kena biasakan mengucapkan terima kasih cikgu, terima kasih. Bukan sekadar apabila bersemuka, tetapi ketika bermesej juga kita biasakanlah ucap terima kasih. Itu menunjukkan kita ni adalah seorang yang beradab, berbudi bahasa. Yang ke-8, Najib bertanya khabar ketika bertemu dengan ahli keluarga di kampung. Bertanya khabar. Yang tadi ni, mengadakan jam tangan ni tidak berterima kasih, salah. Jadi, itulah situasi di rumah yang kadang-kadang kita tak perasan, kita tidak melakukan dengan betul, ataupun kita terlupa, kita terlupa untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Bila setelah kita mempelajari pelajaran ini, maka ia akan memberi ingatan kepada kita. Bila balik rumah nanti, kita bolehlah mengamalkan tingkah laku yang baik ini dalam kehidupan sehari-harian. Bukanlah pada waktu yang ini sahaja, tetapi perlulah dibawa sampai bila-bila. Nanti bila dah besar pun nak kena juga buat benda yang sama. Dan kalau ada anak pun kita kena terangkan kepada mereka perkara yang sama, supaya hidup kita, hidup keluarga kita gembira. Padankan situasi berikut dengan ucapan beradab yang diberikan. Tengok gambar. Pak Cik, mari saya tolong Pak Cik melintas jalan. Gambar mana tu? Melintas jalan. Gambar nombor 3 ni. Nampak kan? Baik, tolong orang melintas jalan. Pakcik tua, lemah, jalan pun lambat, kereta laju sekarang ni, boleh membahayakan lelaki tua itu. Dan kalau tak membahayakan pun, menyebabkan kelancaran lalu lintas menjadi perlahan. Bila kita bantu orang tua tu, kita juga bantu kelancaran lalu lintas. Ini adalah amal yang sangat baik. B. Maafkan saya, Atuk. Saya tidak sengaja tumpahkan air. Mana? Mana yang air tumpah? Ni air tumpah. Air tumpah. Minta maaf. Bagus kan? Itu kan perkataan-perkataan yang menyenangkan. Terima kasih. Minta maaf. Susah ke nak keluarkan perkataan-perkataan yang pendek-pendek itu? Sedangkan dia punya hasil, sedangkan dia punya kesannya sangat mendalam. Dia menyenangkan ahli keluarga kita. Itu akhlak yang baik ini, pahalanya besar. Dan pahala besar, tetapi nak buat tu bukanlah susah sangat. Jangan lepaskan peluang melakukan perkara-perkara yang kita pelajari ini. Rugi kita tak melakukannya. Cuma sekadar cakap minta maaf atau maaf Datuk, terima kasih Datuk, bukanlah susah sangat. Cuma kalau kita tak cakap, kita boleh dianggap seperti orang yang kurang beradab. Sini. Maaf ayah, saya terlupa membelikan hadiah hari raya ayah.
hari raya ayah tapi lupa nak beli hadiah. Mana yang menunjukkan hari lahir ni? Ada kek. Tapi hadiah tak ada. Lupa. Ayah tak kisah sama ada anak beli hadiah atau tidak. Yang penting ialah keprihatinan anak terhadap ayahnya. Di sinilah jawapannya. Ya, murid-murid kena memahami bagaimana cara untuk melakukan tingkah laku yang baik. Jawapan ini perkara yang kedua. Jawapan yang betul adalah perkara yang kedua. Perkara yang pertama ialah memahami. Adik tolong perlahankan radio itu. Mana? Kat mana radio? Kuat bunyi bising sangat tu. Sampai mengganggu kakak nak belajar. Ni. Jiran sebelah pun dengar. Kita pun tak suka kalau kita sedang berehat, kita tiba-tiba kita dengar jiran kita pasang radio kuat-kuat, ataupun kita tak sihat, kakak kita, abang kita pasang radio kuat-kuat. Jadi kalau kita tak suka perkara itu, janganlah kita melakukan perkara itu pula kepada orang lain. Jadi fikirkan seperti itu. Kita fikirkan kita ni berada di tempat mereka. Suka tak kita buat? Suka tak kalau ada orang mengucapkan terima kasih kepada kita selepas kita membantunya, ataupun orang tu meminta maaf kalau mengucapkan. Suka tak? Suka kan? Kalau suka, kita buatlah perkara itu. Terima kasih ibu kerana memberikan saya kasut baru. Terima kasih ibu, ni kasut baru ni. Ni kat bawah ni. Tu dia. Seterusnya, padankan pasangan di bawah dengan betul. Kita lihat berdoa, akhlak baik dalam keluarga, berdoa sebelum makan, hormat menghormati, berbincang, jangan buat keputusan sendiri-sendiri, bantu-membantu, tolong-menolong supaya kerja menjadi ringan, sayang menyayangi, itu yang akhlak yang menyenangkan. Kita suka disayangi dan kita kenalah sayang orang lain, dan itu semua akhlak yang baik yang memang dituntut oleh agama, supaya menjadi akhlak, supaya melakukan akhlak yang terpuji. Kita lihat adik sentiasa memeluk, dan mencium tangan ibu, memeluk dan mencium tangan ibu dan bapa sebelum keluar dari rumah. Itu menyenangkan tak? Membahagiakan tak? Itu apa tandanya? Tandanya apa? Tandanya itu hormat menghormati atau sayang menyayangi, atau bantu membantu. Ini dia ada dua. Satu, sama ada dia hormat menghormati di sini, ataupun sayang menyayangi. Kalau kita tak pasti, kita tinggalkan dulu. Okay? B. Kami sekeluarga akan bersama-sama membersihkan kawasan rumah pada setiap hujung minggu dan cuti persekolahan. Bersama-sama membersihkan. Ini bantu-membantu ni. Kan? Dah lama kita tak pernah bersihkan rumah sama-sama. Kita cakap dengan ibu, dengan ayah, jomlah kita bergotong royong membersihkan rumah bersama-sama, supaya rumah kita ni cantik dan supaya ada aktiviti keluarga bersama. Boleh buat macam tu. Sebagai anak, sebagai anak, kami akan duduk bersama-sama dengan ibu bapa untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini duduk berbincang. Kalau ada masalah, duduk berbincang. Sebab dekat situ ada keberkatan. Jangan memikir sendiri. Kadang-kadang orang yang sedang ada masalah tidak dapat berfikir dengan waras.
Jadi dia kena tanya dengan orang yang bertanggungjawab, ya, terutama orang itu ialah ibu dan ayah kita, sayang kita, mereka berpengalaman, mereka pernah melalui apa yang kamu lalui dan mereka telah berjaya menyelesaikan. Kalau mereka dulu tidak berjaya menyelesaikan pun, mereka menjadikan itu sebagai satu pengajaran yang boleh juga diajarkan kepada anak-anak. Jadi tanya macam mana nak selesaikan masalah, berbincang, jangan buat keputusan sendiri. Nanti silap. Kita tanya orang yang pandai. Seterusnya, ketiga, lalu di hadapan orang yang lebih tua, Hazim akan membongkokkan sedikit badannya sambil meminta laluan. Ini apa? Yang hormat. Yang nak tipu kan? Hormat. Jadi sayang tadi kat sini. Macam tu cara kita membuat aktiviti ataupun membuat persoalan, menyelesaikan persoalan. Mana kalau sekiranya ada yang kita tidak yakin, kita tinggalkan dulu sehingga kita dapat jawapan yang yakin, yang meyakinkan. Saya dan keluarga bersama-sama menyatakan kesyukuran ke atas rezeki yang dikurniakan oleh Tuhan. Ini masa makan, sebelum makan, kita baca doa. Jangan lupa. Kalau lupa, ingatkan. Kadang-kadang lupa, ada yang lupa makan. Kemudian ada juga doa yang diajarkan kita, doa yang diajarkan apabila kita terlupa untuk membaca doa sebelum makan. Doa sebelum makan ada, doa selepas kita makan, sedang kita makan, kita terlupa, lepas tu kita tersedar, kita baca doa. Kita ada berdoanya yang diajarkan. Itu boleh tanya ustaz, ustazah, atau ibu dan ayah doanya, ya. Jadi boleh nampak tak murid-murid, ya, bagaimana kita mengamalkan akhlak yang mulia, adab yang mulia, memberi idea kepada kamu semua, mudah-mudahan. Seterusnya kita lihat nombor 1, anak-anak perlulah bercakap dengan menengking, sopan menengking, tidak menyinggung perasaan orang yang lebih tua daripadanya, terutama sekali ibu dan ayah. Itu kena bercakap dengan sopan, dengan baik, dengan lembut, tidak menyakitkan hati orang. Kan bahagia tu. Bukanlah sentiasa nak sopan, ada masanya suara kita kena tinggi, ya, mengikut keadaan. Kalau lembut sentiasa, susah, macam cikgu sedang mengajar PJ di Padang. Kalau lembut-lembut nanti tak dengar murid-murid dekat Padang. Apa cikgu? Kalau cikgu tak cakap kuat, tak dengar. Kalau kat kelas ni boleh lagi. Kalau macam saya sekarang ni pakai mikrofon, cakap pelan-pelan pun boleh dengar. Tapi kalau dekat Padang, kenalah cakap kuat-kuat. Ya. Yang kedua, amalan beradab atau tidak beradab dapat membina sebuah keluarga yang bahagia. Amalan yang mana? Jawapannya tidak beradab. Salahkan. Amalan beradab dapat membina sebuah keluarga yang bahagia. Nombor 3, fahami meminta kebenaran atau meminta maaf daripada ibunya sebelum keluar rumah. Jawapannya meminta kebenaran. Jangan keluar rumah macam tu je, ibu dan ayah tak tahu. Kalau ada apa-apa yang berlaku kat luar, ibu ayah pun tak tahu. Kes yang berlaku sebelum ni, budak tu lemas di sungai. Ibu dan ayah pun tak tahu dia keluar pergi ke sungai. Jadi ada kesannya kalau kita tidak meminta kebenaran daripada ibu dan bapa kita keluar. Itu ada kaitan dengan faktor keselamatan. Dan sebab kita menghormati mereka sebagai ibu dan ayah, kita minta kebenaran keluar.
Kalau misalnya seorang isteri, dia wajib meminta kebenaran pada suaminya untuk keluar rumah, bagi tahu nak keluar rumah. Siapa pun atas pengetahuan suaminya. Anak, kalau anak pun sama juga, dia kena bagi tahu pada ibu dan bapa dia. Kalau misalnya ibu bapanya ni boleh boleh beritahu abang atau kakak kalau nak keluar. Yang keempat, dalam sesebuah keluarga perlulah sentiasa nasihat-menasihati atau maki-memaki agar hubungan keluarga lebih akrab. Maki-memaki ni tak bolehlah bercakap perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu untuk apa perkataan-perkataan itu dikeluarkan? Untuk apa? Untuk memuaskan hati, memuaskan perasaan sendiri. Asalkan hati senang, asalkan hati puas, cakap macam-macam. Wah, ingat kan? Mungkin dia mengingat bahawa kalau dia cakap perkataan maki hamun tu, itu akan memberi kebaikan, akan mengubah kepada apa yang daripada yang tak baik kepada yang baik. Sebenarnya tidak. Yang paling baik ialah nasihat, menasihati. Nasihat dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan lemah lembut. Soal orang itu hendak terima atau tidak, itu bukanlah tugas kita. Tugas kita ialah memberi nasihat. Kalau mereka tak mau mendengar nasihat, itu kita tak boleh paksa. Contoh pengawas, kalau nampak ada seorang murid melakukan kesalahan, kita beri nasihat. Kalau macam nasihat tak dengar, kita rujuklah kepada guru pengawas. Nanti guru akan melakukan tindakan susulan. Jangan kita pula dia tak dengar cakap kita maki-maki dia. Engkau ni pula cakap perkataan-perkataan yang tak elok pula kat dia tu, dengan meninggi suara. Kita ingat itu dapat mengubah keadaan, tapi tidak juga. Dia akan menjadi lebih parah lagi keadaannya. Jadi jawapannya ialah nasihat menasihati. Kelima, sesuatu pekerjaan perlulah dilakukan secara bekerjasama atau bersendirian bagi menjamin keberkesanan kerja yang dilakukan. Kerja ni dia tengok keadaan. Kalau kerja tu boleh dilakukan oleh ramai orang, dan biasanya kerja macam itulah. Kerja kalau kita buat secara bekerjasama, kita akan kerja itu akan lebih baik, lebih cepat, lebih banyak yang boleh dilakukan berbanding kita buat bersendirian. Cuma ada kadang-kadang kita kalau buat kerja, kita elok bersendirian, kerja-kerja yang hanya memerlukan satu orang sahaja. Itu kita bolehlah tengok keadaan, tengok situasi. Tapi kebanyakannya kalau bekerja tu eloklah secara bekerjasama, bergotong royong. Jadi cepat kerja dan idea pun banyak, hasilnya pun banyak macam tu. Yang keenam, azman memberi bantuan atau cemuhan. Cemuhan ni kata-kata yang tak baik, kepada ibunya yang sedang sibuk memasak di dapur. Memberi bantuan, tolong ibu potong-potong bawang, tolong ibu susun-susun makanan, macam tu kat dapur. Tak kisahlah kita ni lelaki ke perempuan ke, sama je lah. Sekarang kalau tengok yang tukang-tukang masak yang pakar-pakar pun banyak yang lelaki. Dari mana dapur ni bukan untuk kaum wanita saja, kaum lelaki juga boleh terlibat di dapur. Jangan jadikan alasan pula, saya ni lelaki lah ibu, lelaki ni di luar basuh kereta, tanam pokok, bukan di dapur pun boleh. Yang ketujuh, perasaan dan sikap saling memaafkan, hasad dengki akan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Sikap apa? Sikap memaafkan. Kita manusia memang sentiasa melakukan
kesalahan. Dan apabila kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf dan bertaubat, ya, tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan kalau kita melakukan kesalahan, kita hendak orang lain memaafkan kita. Jadi bila ada orang yang melakukan kesalahan pada kita dan minta maaf, kita memberi kemaafan. Maka nanti akan timbullah perasaan lega dalam hati, tenang dalam hati apabila kita memaafkan orang, ya. Dan kalau kita minta maaf pun begitu juga. Baik, nombor 8, Azli sentiasa bertolak ansur, tidak mengalah dengan adik-adiknya demi menjaga kehormatan keluarga. Mana? Bertolak ansur, mengalah, ya. Ini nak juga. Ayah beli kek, tak banyak, ya. Kita pun suka kek tu, kita pun nak juga, kek dengan satu. Adik nak, kita nak, kita tak nak juga, nak juga, dia kata. Sebagai abang, patut dapat lebih. Nak juga, tak apalah, bagilah adik, tolak ansur sikit. Lain kali nanti adalah rezekinya. Yang penting kan hubungan harmoni. Biasanya abang atau kakak kena mengalah. Itu biasa macam tu, ya. 9, mengelakkan berlakunya pertelingkahan atau pendamaian adalah perkara penting dalam sesebuah keluarga yang harmoni. Mengelakkan apa? Elak, jangan buat perkara tu. Damai atau bergaduh atau bertelingkah, mana jangan buat. Jangan bertelingkah tak mau. Cuba elakkan. Banyakkan bersabar, banyakkan berbincang secara baik. InsyaAllah akan ada hasil yang baik. Kalau kita nak bergaduh, bertelingkah, dahlah isu yang kita cuba selesaikan tak selesai, tambah lagi dengan permusuhan. Itu sangat tidak baik, ya. Biasanya ini ada hasutan ini, hasutan syaitan, ya, supaya manusia ni bergaduh-gaduh, bermusuh, berperang. Dia tak mau berdamai. Berdamai itu tak boleh. Itu ujian bagi kita untuk memilih perdamaian, ya. Yang ke-10, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah memantapkan prejudis atau perpaduan. Prejudis ni macam sangka-sangka buruk. Sangka-sangka buruk pada salah satu pihak. Perpaduan ini kerjasama yang baik, ya, antara kaum. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah memantapkan perpaduan, ya, antara kaum bagi mengekalkan keharmonian negara. Macam mana murid-murid setakat ni? Boleh faham? Dapat tak menghayati tajuk kita hari ni? Apabila kita buat aktiviti latihan, berbincang seperti ini, akan lebih memberi pemahaman yang lebih lagi, ya. Tandakan betul bagi kepentingan menghormati peranan setiap ahli keluarga, ya, yang betul, dan salah bagi yang salah. Kepentingan. Apa dia kepentingan? Kalau kita menghormati, maknanya peranan ibu, peranan ayah, kita hormat mereka, kita letakkan di tempat yang sepatutnya. Mana yang betul, mana yang salah, ya. Mewujudkan keluarga harmoni, dia akan mewujudkan. Kesan dia ialah keluarga akan harmoni. Betul salah? Betul. Dia akan mengurangkan gejala sosial dalam kalangan ahli keluarga. Betul salah? Gejala sosial, betul? Keluarga pecah belah. Aduh, takkan keluarga berpecah belah. Tak betul lah. Ahli keluarga hidup dalam toleransi dan saling bertolak ansur. Betul? Wujud perasaan iri hati di dalam ahli keluarga. Salah. Wujud salah faham dalam kalangan ahli keluarga. Salah. Okey. Itu adalah kepentingan, kepentingan.
Baiklah murid-murid, sebagai tugasan, murid-murid perlu menulis atau menyenaraikan 7 adab semasa bersama dengan keluarga dan 7 kepentingan menjaga kehormatan diri di dalam buku tulis. Serahkan hasil tugasan yang telah siap pada sesi pengajaran secara bersemuka pada minggu hadapan. Saya berharap dengan pengajaran ini, murid-murid tahu bagaimana cara kita beradab dalam keluarga dan apakah kepentingan menghormati ahli keluarga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.